Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa salama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tiada yang berkuasa memberi faedah atau bahaya melainkan Allah. Baik buruk semua datang dari Allah. Inilah kalimah-kalimah mulia. Kalimah-kalimah mulia ni mau berada di mulut dan di hati. Jadi mula dia di mulut lah. Lama kalau kita cakap dengan cara yang Allah suka, itu seperti mana para Nabi cakap kepada orang di jalan-jalan, di lorong-lorong, di bukit, di lurah, maka Allah suka, Allah masukkan kalimah. Sampai Allah suka. Untuk sukakan Allah, sampai Allah suka. Kalau Allah tak suka, tak masuk. Jadi dia nak masuk, hati tu mau tak ada benda lain, percaya lain tak ada. Dia masuk lah. Jadi budak-budak patut mudah masuk lah kalau dia cakap ni. Tapi bila dia dah tua, dia bekerja, dia semua, yang ini keluar, yang dunia boleh masuk. Kan? Jadi begitulah keadaan dia. Sama ada kalimah ni masuk atau selain kalimah ni masuk. Jadi dunia, cinta dunia, suka dunia masuk bila suka cari dunia dan suka simpan dunia dan tak mau belanja dia di jalan Allah. Kita suka cari dan bila tu simpan, tak mau belanja, kira pula. Lepas tu bagi tahu orang pula, simpan, jaga. Jadi orang macam ni kalimah tak masuk. Dia pun tak cakap kalimah, tak buat kerja tu. Asyik kerja cari duit, kan? Simpan, kira. Belanja di jalan Allah untuk buat kerja mengajak manusia kepada Allah, tak ada. Sedekah tak ada. Zakat tak bayar. Jadi orang yang macam ni, dunia masuk dan kalimah tu tak boleh masuk. Bila dia dah masuk, walaupun dia cakap kalimah, tapi dia tak korban harta dia yang dia dah dapat tu, yang dia cinta tu, dunia tu tak boleh keluar, kalimah tak boleh masuk. Jadi masa dia tak bekerja, tak kompor, dia cakap kalimah tu, masuk ni kalimah tu. Tapi bila dia dah bekerja, berusaha, simpan, kira, dunia masuk, kalimah keluar. Jadi dia bukan kalimah masuk, dia tak boleh keluar, dia boleh keluar juga. Kan? Itu baru bab harta. Bini, cinta anak. Itu masuk bila kita bersama je dengan anak. Keluar jalan Allah tak nak. Tinggalkan dia. Keluar jalan Allah untuk ajak, tak mau. Nak jaga anak, nak hantar anak tuition. Kalau saya keluar, siapa nak hantar anak tuition? Saya nak jaga anak saya. Saya ni diperintah menjaga anak.
sampai anak semua berjaya. Bila anak dah dapat kerja, dah kahwin, dah beranak, saya dapat cucu, itu tanda-tanda kejayaan saya lah. Ini cinta anak dia. Cinta bini bersama bini je. Tak mau tinggalkan dia. Mana-mana pergi, makan bersama, pergi keluar bersama, atas katil bersama. Keluar tak mau. Tinggalkan dia tak mau. Kan? Tinggalkan dia tak mau. Jadi bila macam ini dan kerja ni tak buat. Jadi cinta anak bini masuk, kalimah tak masuk lah, sebab kalimah pun tak cakap. Kalau buat pun, kalau dia dah masuk lah, cinta bini anak dah masuk. Kalau belum masuk, dia boleh masuk kalimah tu. Belum masuk. Kalau dah masuk, dia tak boleh masuk kalimah tu. Kena ditinggalkan dia. Dia kena buat kerja meninggal. Cinta diri pula, saya bagus, saya mulia, saya baik, kan? Kalau tak dimarah orang tak marah kita kerana buat kerja mengajak manusia dan kita sabar, kita tak baru cinta diri itu keluar. Kalau kita pergi keluar jalan Allah untuk perang, kan? Perang ni maksudnya keluar jalan Allah, maknanya orang yang kita ajak mengucap kalimah ni, dia orang mau serang kita, baru kita boleh perang. Perangi dia. Sebab kita ajak dia pada mengucap kalimah ni, dia orang bukan saja tak nak terima, dia orang perang kita, dia orang serang kita. Itu diperintah kita untuk perang. Katalah kita pergi untuk perang, untuk mati atau hidup, kan? Itu harga diri habis. Diri dah hilang, dunia pun hilang, bini pun hilang. Yang itu. Jadi the best medicine is itulah. Ubat paling baik zaman sahabat dulu, sahabat-sahabat kan, dia perintah, sebab mereka Nabi buat dakwah, kan? Macam orang Mekah tu, bertahun Nabi buat dakwah, tak buat apa-apa kat dia orang. Nabi pindah hijrah ke Madinah, mereka serang lagi, datang serang Nabi. Nabi tak nak serang dia orang, Nabi tak mau perang, dia orang nak perang. Macam tu. Jadi terpaksa Nabi perang dengan dia orang kat Badar, Uhud, semuanya. Nabi tak pernah nak perang dia. Dia orang datang perang. Jadi perang itulah yang menyebabkan cinta dunia habis, cinta diri habis, cinta isteri habis, cinta anak habis. Stop. Sebab apa? Pergi perang nak mati, mesti orang yang nak pergi perang tu kata possibility mati 50 lah, kan? Hidup 50. Jadi kalau ada possibility mati, kalau tinggal keluar 40 hari, 4 bulan, possibly tak matilah. Chances mati very little, kan? Jadi cinta dunia tu tak keluar habis tu. Ada peluang balik buat usaha lagi. Macam berniaga, saya tinggal, nanti saya balik, saya start lagi, kan? Bini anak saya tinggal, nanti balik jumpa lagi. Tapi kalau pergi perang macam itu, macam zaman sahabat tu, bukan perang sekarang lah, bukan macam di Syria tu. Itu bukan jalan Allah yang tu. Pergi perang Syria, pergi perang di Lebanon, yang dia orang kata jihad dan semua tu, ini semua tak betul. Yang bagi tahu tu bukan orang biasa pula tu, terkenal sebagai ulama di dunia. Yang Anwar Ibrahim apa-apa je telefon Qadrawi tu. Itu lah. Untuk dapat apa, supaya orang semua tahu, dia dah tanya ulama besar, yang dia buat tu betul. Ulama besar tu pada dia Qadrawi tu, kan? Tapi dia ada tak buat kerja Nabi? Tak ada. Dia ada tak pergi gas? Tak ada. Ulama tak payah pergi gas. Itulah dia orang punya fikiran. Ulama ni tak perlu buat seperti Nabi buat. Dia orang hanya berceramah saja. Yang buat ini gas, orang bawa-bawa. Ini tak betul. Ulama lah kena buat macam Nabi. Kalau tak buat kerja Nabi, macam mana
dunia ni nak keluar. Itu baru buat kerja tempatan. Belum lagi perang macam sahabat tu. Kan? Jadi Allah bagi banyak perang pada sahabat ni nak sucikan dia. Jadi sebab itu bila orang-orang orang-orang munafikin, orang-orang Allah bagi tahu Badui, Arab Badui, the desert Arab kan. Dia tak bersama Nabi pergi kat Hudaybiyah kan. Ditanya kenapa tak pergi? Kami sibuk dengan urusan dunia dan keluarga. Jadi Allah SWT bagi tahu lah, itu bukan alasan dia. Sebenarnya dia tipu. Dia tipu kamu. Dia bukan alasan sibuk keluarga dan kerja. Sebenarnya alasan yang sebenarnya dia takut. Dia sangka buruk bahawa Nabi SAW akan kalah dalam perang tu. Dan dia akan mati. Jadi dia tak dapat balik jumpa keluarga dia lah. Dan berniaga dia. Jadi orang Arab Badui ni maknanya cinta dunia. Tahu? Sebab itulah dia tak nak keluar kan. Dia cinta dunia, cinta keluarga, cinta anak, cinta kerja. Macam Sufyan sekarang. Tu macam Arab Badui lah, dia tak nak keluar 4 bulan kan. Itu bukan macam perang punya. Keluar aja, boleh balik punya. Boleh kerja lagi. Arab Badui tu tahu nak pergi perang kan. Nabi kan dekat gitu. Jadi kata Allah sebenarnya mereka punya reason bukan itu ya Rasulullah. Kan? Mereka punya reason sebenarnya mereka takut mati. Mereka takut mati dan mereka tak boleh balik. Jadi apa ubat untuk dia? Allah bagi perintah dia. Perang. Kalau kamu taat ini, kamu akan dapat keampunan Allah. Perang terhadap musuh yang garang. Bukan musuh biasa punya. Mana war proneness, maknanya yang suka berperang, yang tak takut mati punya. Kamu perang dengan dia. Kamu sedia tak? Taat ni, perintah ni. Perintah dibagi pada dia, Badui ni. Untuk apa? Untuk cinta dunia keluar. Dan kamu perang sampai kata Allah, sama ada kamu menang atau semua dia masuk Islam. Macam tu. Maknanya dia orang kena perang betul-betul lah, bukan perang main-main lah. Betul-betul nak mati lah. Untuk apa Allah bagi ni? Untuk supaya dia hilang cinta dunia tu. Jadi perintah perang ni, yang perang jalan Allah ni lah, bukan macam sekarang ni. Sekarang mana ada perang jalan Allah, mereka buat kerja mengajak manusia pun tak ada, tiba-tiba pergi perang je. Mana boleh. Orang kafir pun tak diajak kepada Allah, lepas tiba kita perang je dengan dia. Tak boleh. Kita kena ajak dia sampai dia mau serang kita. Kerana tu kita terpaksa serang dia lah, sebab dia serang dia. Perang macam tu lah. Kan? Baru namanya jihad. Hari ni kerja tu tak ada. Kerja mengajak orang bukan Islam pada Islam tak ada. Tiba-tiba perang dia je. Lepas tu kita panggil itu jalan Allah. Lepas tu mati kita panggil syahid. Jadi kita semua tak faham agama, menyebabkan amal kita semua rosak. Yang bukan jihad dipanggil jihad, yang bukan alim dipanggil alim. Ulama lah, macam-macam. Yang bukan kerja Nabi dipanggil kerja Nabi. Semua sebab tak faham agama, tak faham Quran. Kan? Tak ada siapa yang faham dalam dunia ni. Di kalangan mereka-mereka yang meneraju agama di dunia ni tak faham. Jadi umat Islam semua jadi orang tak faham. Tu yang dia orang pergi jihad dekat Syria, jihad dekat Palestin, mana-mana lagi lah, jihad dekat Burma. Itu semua dia panggil jihad. Itu bukan jihad kan. Perang dengan orang kafir kerana tanah kan. Kerana dia ambil tanah kita nak ambil balik. Itu bukan jihad. Itu perang biasalah. Perang rebut tanah. Macam sekarang perang dengan Yahudi. Kan? Tujuan orang Palestin tu, perang dengan Yahudi tu nak ambil tanah dia yang diambil oleh Yahudi.
Memanglah Yahudi itu zalim, tapi dia bukan jihad tu. Tidak boleh diwartakan sebagai jihad. Tapi diwartakan oleh ulama. Yang dikatakan ulama, mereka kata itu jihad, dia orang panggil lah syahid lah. Jadi mereka tu sebenarnya buat dosa, memfatwa yang bukan jihad sebagai jihad. Menyebabkan banyak orang Islam. Jadi hari ni banyak orang Islam pergilah ke Palestin tu nak jihad. Nak ke masa dulu kat Syria je ni. Kan? Bila apa tu? Islamic apa? Islamic State Bila Islamic apa sama? Islamic State tu menyerang, dia mengalahkan, dapat banyak bahagian Iraq. Banyak orang nak ke sana, konon dialah pejuang Islam. Mana boleh macam itu? Itu semua berperang untuk rebut tanah tuan. Harta itu tak ada disuruh. Kita tak ada disuruh untuk ini. Kita kalau orang ambil harta kita jangan lawan dia. Kau nak ambil? Ambil lah. Atau kita buat kerunding mesyuarat lah. Tapi perang tak ada. Kita buat perbincangan. Tapi kalau kau nak juga nak berperang tak nak? Kita tak nak berperang. Kalau kau nak ambil tanah ni dan kau tak nak bagi balik kat kita, dan kau nak berperang, kita tak nak. Tak apa, ambil lah. Kalau kau nak ambil tanah kami kena berang, kami tak nak. Kami pilih damai dan kami buat dakwah pada kamu sehingga kamu masuk Islam. Dakwah sepatutnya bukan disebabkan itu, kena dibuat. Hari ini orang Islam tak buat dakwah. Cuba orang Palestin tu buat dakwah pada Israel. Orang Yahudi dari dulu lagi, dia datang kat sana dulu. Katalah kerja dakwah ni kerja mereka. Dakwah orang Yahudi tu masuk Islam. Dan sekarang dah ramai mungkin Yahudi tu masuk Islam. Dan tak adalah jadi keadaan macam ni. Dan lama-lama dia pun kata kita buat salah lah. Kita sebenarnya dah rampas tanah kamu. Kita sebenarnya saudara. Baiklah kita berdamai. Kita bagi dua lah. Macam tu. Jadi macam tu lah. Ini two state solution. Dah lama dah two state solution tu dipersetujui lah oleh banyak pemimpin dunia. Two state solution. One untuk Israel, one untuk Palestin. Tapi tak pernah dapat tu. Tak pernah dapat dicapai two state solution. Kerana apa? Ada bahagian tanah di Israel tu yang Israel tak mau bagi dekat orang Arab Palestin, sebab di situ ada kubur-kubur Nabi yang memang hak dia nak. Itu jadi pencegahan. Sampai sekarang tak dapat. Israel tak nak lepaskan tanah yang dia dapat pada War 1967 tu. Dia tak mau. Dia mau ambil. Dia ambil tanah tu dan dia buat rumah-rumah penempatan orang Yahudi yang datang lagi. Dia nak besarkanlah negeri dia. Jadi perang terus berjalan lah. Itu perang untuk ambil tanah tu, itu bukan jihad. Orang Islam yang betul-betul takwa, dia tak mau perang untuk dapat tanah ni. Gaduh pun tak nak. Kalau adik-beradik kan, 8 adik-beradik tanah, berapa banyak bergaduh. Tapi kalau adik-beradik tu ada seorang bertakwa lah, dia tu tak apa, tak usah gaduh, saya tak nak, ambillah saya punya. Kalau dia betul takwa lah. Kalau dia tak takwa, dia pura je, lepas habis dia menyesal. Kenapa aku jadi bodoh? Nak. Orang takwa ni dia tak ada cinta dunia. Tak ada cinta selain Allah, cinta Allah aja. Jadi macam Samad ni kita tak boleh cakap dia takwa. Banyak cinta kerja, duit, ada cinta bini, cinta anak, mana nak dapat takwa? Takwa ni Allah aja dalam. Banyak Allah ada dalam. Cinta Allah tu melepasi jauh dari cinta yang lain. Dan sikit je cinta. Jadi orang macam ni kalau berebut harta, dia tak nak rebut. Untuk apa saya nak berebut? Lebih-lebih lagi nak bergaduh.
Tak payah, tak payah. Kan? Kau ambil lah. Apa dia rugi? Kalau satu orang dia hilang harta dia, orang bertakwa, dia tahu tu tak rugi. Asal rugi pula. Bukan harta boleh bawa mati, bukan harta ada harga. Tapi kalau bukan takwa macam Rashidi dengan abang dia, kan? Tanah ditinggal mak Rashidi menguruskannya. Kan? Abang dia tak nak urus. Marah-marah Rashidi. Dia tak nak urus. Aku je urus. Itu baru pengurusannya je. Dah tak adil. Rashidi kata, aku je urus. Rashidi tak nak. Beraya Rashidi bekerja untuk dapat tanah tu. Itu bukan cinta dunia ke? Cinta? Jadi bila dapat tanah tu nanti, dapat duit, agak-agak Rashidi nak bagi orang tak? Ada Rashidi nak bagi orang jalan Allah? Tak ada. Dia akan simpan. Dia akan kira. Dia akan bawa. Yalah, berapa kupang pun 100,000 lebih. Kan? Siapa nak bagi tu? Jual tanah mak mati tinggal. Jadi Rashidi akan tambah cinta dunia lah bila dapat tanah tu. Jadi akan kira. Jadi bila kita dapat harta, dapat rumah, dapat kereta, ini cinta dunia tambah tuan. Kita usaha untuk dapat rumah, kan? Siap rumah tu, sayang tak kat rumah? Sayang. Mau duduk rumah je lah. Lepas tu kita usaha dapat kereta, motor. Cinta tak kat motor tu? Cinta. Lepas tu kita usaha dapat bini, kahwin, cantik. Cinta tak kat bini tu? Inilah cara cinta masuk. Lepas tu gas tak buat. Kalimah la ilaha illallah ni tak sebut. Kan? Keluar jalan Allah untuk buat kerja mengajak manusia kepada Allah tak buat. Bukan keluar macam orang jemaah tabligh, bukan. Keluar macam orang jemaah tabligh tak boleh. Dia tak sebut kalimah. Ajak orang keluar je, dan ajak orang pergi masjid, tak boleh. Dia mesti macam Nabi punya, ajak kepada mengucapkan kalimah dan mengingatkan orang tentang kalimah, dan di lorong-lorong jalan-jalan banyak kali gas jaulah sehingga Allah suka. Macam itu punya, dan keluar jalan Allah, korban harta diri sendiri yang disimpan dari belanja. Lepas tu bagi sikit orang miskin, orang musafir. Sedekah. Jangan-jangan sedekah ni bukan sekali-sekala, yang hari-hari. Jadi bila manusia ni, dia orang Islam ni, dia taat perintah Allah, dengan buat kerja yang paling besar ni, maka Allah buat bersihlah hati dia daripada segala cinta. Allah masuklah kalimah. Jadilah orang takwa. Hari ni tak jadi orang keluar. Pergi perang kat Syria pun tak keluar cinta dunia. Kan? Dah perang dah. Untuk apa keluar cinta dunia? Kalimah tak masuk. Dia orang pergi perang, kalimah tak masuk, tak cakap kalimah. Cinta dunia keluar pun, katakanlah dia pergi perang, nak mati, tak ada dah, semua dah hilang. Tapi kalimah tak masuk. Jadi sahabat dulu, mereka pergi perang, dia perang ke perang. Jadi hati tu suci, kalimah tu masuk, dan dia buat kerja dakwah bersama Nabi. Jadi kalimah tu masuklah. Jadi kuat iman dia. Tak macam Hanzalah. Hanzalah pula, kita ingat dia buat kerja kecil-kecil ni, kalimah senang masuk. Rupanya tak senang juga. Sebab apa? Dia dah dapat cinta dunia sebelum tua lagi. Sebelum dia tua, dia bekerja, ada rumah, ada isteri, ada apa semua, dia dah didedahkan dengan dunia. Kerana itu, dunia banyak dalam hati dia. Kalimah susah nak masuk, kan? Kerana iman dia lemah, dia balik kajang sehari je, kan? Besok subuh dah semayang, subuh pun dah pukul 8,
Pukul 8 tu bukan sembahyang subuh dah. Kan? Kenapa dia sembahyang pukul 8? Lepak dengan kawan sampai pukul 3 pagi. Dia lepak dengan kawan tu cakap kalimah ke? Ha? Dia bila dengan kawan dia tak cakap kalimah, dia kata. Patutnya dia cakap kalimah. Jadi kerja dakwah tu belum jadi kerja dia. Dia hanya pergi ikut kita, begitu, hanya sebagai macam praktis saja, latihan. Tak jadi jiwa dia. Dakwah ni tak jadi jiwa dia lagi. Tandanya bila dia bersama kawan dia, dia tak cakap kalimah, dia main-main cakap dunia. Nampak sangat dakwah ni bukan jadi kerja dia, jadi jiwa dia. Dengan siapa pun dia akan cakap perkara. Jadi dia lepak cakap dunia. Jadi apa jadi? Jadi cinta dunia masuk dan berdosa lah kan. Akibat dosa subuh tak ada. Subuh berjemaah tak ada. Bapak dia kejut dia bangun kejap, tidur balik. Terus bangun pukul 8. Itu menunjukkan dia bukan betul lagi, kan? Belum orang takwa. Padahal dah lama juga buat cakap kalimah tu. Patut dah masuk lama kalau sekiranya hatinya tak ada cinta dunia tu, cinta anak. Dia sepatut cinta anak tak ada, cinta bini tak ada, dia bini tak ada. Apa cinta dia? Dah banyak dah cinta dunia. Sebab dibawa dia ke seluruh dunia dulu, bapak mak dia tengok dunia, ini Amerika, cantik, sana Jepun, pergi Hong Kong, pergi macam-macam. Jadi dedahkan anak semua dengan dunia ni. Naik tak cinta budak tu pada anak? Dia lagi budak, tak ada apa lagi kat hati. Masuk je lah cinta dunia tu. Jadi beribu duit habis bawa dia orang jalan, nak rosakkan dia orang je. Jadi padahal bapak dia orang dakwah, cakap kalimah juga. Dia kata Anzalah lahir tahun apa? 97 tahun kalimah cakap. Tapi Hanzalah tak cakap kalimah banyak sebenarnya. Kecil-kecil tak ada ambil terapi tu. Tapi yang salah banyak bawa dia jalan-jalan tu. Dedahkan mata dia menengok kebesaran dunia ni. Kita sebenarnya pergi mana-mana dunia, berjalan-jalan ni semua nak tengok kebesaran dunia kan. Tak ada kebesaran Allahnya. Kita nampak itu, nampak ini. Sebab mata ni nampak semua. Dan bila dia nampak, masuk Sedangkan kalimah ni susah nak masuk. Kita tak nampak Allah, kita tak nampak kudrat Allah. Macam mana Allah punya kebesaran nak masuk? Untuk Allah tunjukkan kita kudrat dia, kita melepasi satu level yang mana benda tak ada. Kita tak kurang guna asbab. Tak ada. Dengan tak ada duit, kita tengok Allah punya kudrat. Bagi kita makan, minum, penuh keperluan ni kita nampak. Mana nak nampak macam tu kalau kita tak korban betul-betul. Kalau korban sikit-sikit tak boleh macam Rasidi ni. Rasidi ni dia tak korban selama ni. Dia tak ada pakai duit dia. Dia pun tak kerja, orang pun nampak dia miskin. Dia nak keluar, dia kata orang bagi dia duit. Dia bukan kedudukan orang nak bagi duit. Dia banyak cinta dunia. Bagi duit banyak lagi lah dunia. Bagi duit banyak lagi lah dunia. Apa yang dia dapat selama ni buat usaha macam tu. Lepas tu bila pergi gas, orang marah, dia marah balik. Mana nak dapat hilang cinta diri? Rasidi orang marah dia marah balik. Orang marah saya pun dia marah balik. Jadi Rasidi lama buat usaha salah. Watawas sabisab dia tak ada. Watawas sabil haq, watawas sabisab tak ada. Jadi akibat tu cinta diri, cinta dunia, sampai sekarang dia riak Rasidi. Mana boleh dimarah? Ditegur boleh Rasidi? Boleh? Samad? Saya je boleh tegur. Itu pun belakang marah. Lain daripada orang, semua tak boleh tegur dia. Itu maknanya dia harga diri dia tinggi. Boleh kalimah masuk kat dia? Tak boleh. Harga diri tinggi, kalimah tak boleh masuk. Cinta dunia ada kat dalam, kalimah tak boleh masuk. Cinta dunia, cinta kerja. Jadi semua tu bukan tak penting, itu penting. Jadi Allah telah buat sahabat hilang semua dengan perintah dia orang perang. Sebab dia awalin punya.
orang Islam. Itu dinamakan sahabat, yang mana mereka ni orang yang kata Allah dalam surah Tur, mereka ni disebut dalam Taurat dan Injil sebagai benih. Benih yang ditanam mengeluarkan shoot, yang dia teguh dan kuat dan membuatkan pokok tinggi. Itulah menunjukkan seed tu mana kalimah la ilaha illallah tu, yang dalam hati sahabat tu dia macam benih yang tumbuh kuat sebab akar tunjang ke bumi, mengeluarkan pokok yang besar dengan daun yang lebat. Itulah contoh mereka, sehingga menyebabkan orang yang menanam pokok tu gembira. Disebut. Kerana apa mereka dapat kalimah tu masuk? Sebab dia orang cinta dunia dah hilang dengan tarbiyah Allah Ta'ala. So dia orang pergi perang. Hari ni kita nak keluar 4 bulan 40 hari. Bukan pergi perang pun tak nak. Mana nak keluar cinta dunia? Cinta kerja, cinta anak. Gas tempatan pun tak nak buat. Mana harga diri? Kalau orang marah, kita marah balik. Mana nak? Jadi bila tak buat kerja dengan betul, tak boleh. Kesan dia tak ada. Kesan dia jadi orang bodoh, orang tak faham agama, walaupun buat usaha dakwah. Kan? Disebut macam dikenal macam buat usaha dakwah macam Rashidi ni, sebenarnya dia tak buat usaha dakwah. Orang semua kata dia buat usaha dakwah selain daripada saya. Saya je cakap dia tak buat usaha dengan betul. Orang lain tahu ke? Mana tahu dia orang kenal Rashidi supaya buat usaha dakwah ikut Dr. Naswar. Tapi dia tak buat, dia tak ikut. Akibatnya sampai sekarang tak jadi orang takwa. Bila tak jadi orang takwa, siapa rugi? Saya rugi. Mana saya rugi? Rashidi sendiri rugi. Sampai sekarang tak dapat bantuan Allah. Kalau susah pun doa tak kabul. Apa guna? Tak jadi macam saya, kan? Saya tak ada duit pun ada kereta. Saya ada duit ke ada kereta? Tak ada. Tak ada duit pun ada makan. Rashidi boleh ke macam tu? Tak boleh. Dia bukan orang takwa. Okey, gas.